Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Bertemu lagi kita dalam video seni bersama dengan Cikgu Syukri Hassan, guru pendidikan seni anda. Okey, video kali ini kita nak belajar apa? Cuba tengok apakah yang ada di belakang cikgu tu. Okey, itu adalah gambar pungguk ataupun gambar burung hantu. Jadi kita nak belajar ini berkaitan dengan unit 6 pungguk rindu akan bulan. Okey. Jadi sebelum tu cikgu harap anak-anak tahun 5 sediakan buku teks. Seperti mana yang cikgu di tangan cikgu ni lah. Okey. Yang ada dekat belakang cikgu ni buku teks juga, tapi ini adalah buku teks digital. Lebih baik kalau anak-anak ada buku teks di tangan. Jadi setiap nota dan penerangan cikgu berikan ni boleh rujuk terus pada buku teks anak-anak di rumah. Okey, apa lagi? Jom kita tengok kandungan slide yang cikgu sediakan. Jom. Okey anak-anak, ini dia kita tengok bidang menggambar, tajuk pungguk rindu akan bulan. Okey, teknik gurisan dan collage pada unit yang ke-6. Okey, standard kandungan kita 1.1, 2.1 dan 3.1. Manakala standard pembelajaran kita adalah 1.1.1, 2.1.1 dan 3.1.1. Objektif pembelajaran nanti di akhir pembelajaran ni anak-anak akan dapat menginterpretasikan bahasa seni visual, okey, garisan, warna, harmoni dan kontra. Ingat lagi kan, kita ada dua bahasa seni visual, ada dua, unsur seni dan prinsip rekaan. Bila kita gabungkan, kita akan beri fokus pada 4 ni tadi. Okey, yang kedua, meneroka dan menggunakan alat dan bahan yang paling sesuai untuk membuat gurisan dan collage. Okey, aktiviti kita ni agak mencabar, jadi anak-anak kena dengar betul-betul, kena fahamkan betul-betul apakah media yang kita perlukan dan bagaimanakah teknik tu untuk kita hasilkan melalui beberapa proses. Okey, jom kita tengok. Okey, ini unit 6 pungguk rindu akan bulan. Okey, cikgu bacakan sikit apakah yang akan kita belajar pada kali ini. Okey, kalau malas nak membaca, dengar cikgu baca. Okey, menggambar dengan teknik collage adalah menggambar dengan teknik collage antara aktiviti yang biasa dilakukan bagi menimbulkan kesan jalinan dan warna. Ingat jalinan dan warna adalah unsur seni. Okay, teknik gurisan pula memberi kesan terhadap karya dengan penghasilan garisan secara harmoni atau kontra. Garisan masih unsur seni, manakala harmoni dan atau kontra itu adalah prinsip rekaan. Okey, kedua-dua teknik ini boleh digabungkan bagi menghasilkan karya yang kreatif dan menarik. Okey, dengar pun macam dah pening sikit kan. Tapi tak apa, jangan risau. Cikgu akan cuba huraikan satu persatu dan berikan contoh-contoh yang dah biasa anak-anak tahun 5 buat sebelum ni. Okey, kita terus kepada slide yang berikutnya. Okey, ini yang terkandung dalam buku teks. Okey, cikgu pergi pada muka surat 50. Okey, anak-anak boleh tengok muka surat 50. Okey, ada gambar macam gambar apa ni, gurisan, collage, gambar kapal ada bulan kat situ. Okey, kita tengok dulu karya ni. Ini adalah karya contoh, karya gabungan gurisan dan collage. Okey, collage maksudnya ni gambar kapal kat bawah ni adalah collage. Ni tampar-tampar kertas majalah ni. Okey, kemudian gurisan adalah di bahagian belakang ni. Pada air, okey, pada awan tu itu adalah gurisan. Okey, kita tengok sini, cuba bacakan sikit. Kualiti garisan yang dihasilkan berbeza bergantung pada alat mengguris yang digunakan. Okey, alat tu contohnya macam mana? Contohnya macam batang aiskrim, okey, lidi sate, mungkin jarum, okey, mungkin juga duit shilling dan sebagainya lah. Okey, collage pada layar kapal memberikan kesan jalinan pada karya. Okey, maksud jalinan ni adalah kesan permukaan sesuatu kan. Bila kita pegang tu apa kita rasa. Okey, kalau kita rasa kasar tu maksudnya jalinan sentuh. Kalau licinnya permukaan tu jalinan tampak. Okey, kemudian warna latar dan hasil gurisan menampakkan kesan kontra pada karya. Dia kata okey, warna latar dan juga hasil gurisan. Okey, warna latar tu hitam, gurisan tu adalah yang berwarna-warni. Jadi timbullah kontra kat situ jelas kita nampak. Okey, gabungan teknik collage dan gurisan memberikan kesan harmoni pada karya. Betul tu kita tengok teknik collage dan gurisan timbulnya kesan harmoni. Harmoni ni nampak menarik lah, nampak ceria gambar kita ni. Okey, kita teruskan. Kita tengok. Okey, kita imbas kembali bahagian bawah tu kalau dalam buku teks kat bawah lah. Okey, tapi di slide cikgu ni, cikgu tak di atas. Okey, dia kata aktiviti gurisan melibatkan 3 lapisan. Okey, lapisan pertama adalah kertas lukisan biasa tu lah. Okey, lapisan kedua adalah oil pastel pelbagai warna. Contoh cikgu ada satu oil pastel ni kalau anak-anak nampak. Tunjukkan sikit. Ni
Ini yang biasa kita guna kat sekolah kan. Kemudian yang ketiga, oil pastel berwarna gelap. Biasanya kita ambil warna hitam lah. Okey, kita buat 3 lapisan. Sebenarnya anak-anak dah pernah buat dah sebelum-sebelum ni ya, masa di tahap 1 dulu, masa di tahap 4 dulu dah buat dah. Mungkin ingat, mungkin tak ingat. Okey, ini contoh karya collage. Okey, kasut tumit tinggi, kasut sukan dan juga gambar angsa ni. Okey, sebenarnya untuk collage ni anak-anak dah buat pada unit yang ketiga kalau masih ingat lah jaket buku nota yang kita buat dulu, kita gunakan collage. Okey, cikgu share lah gambar ni, mungkin ada yang ingat. Okey, ni gambar ni kalau masih ingat lagi lah. Okey, dalam buku teks cikgu ada ajar tajuk ni jaket buku nota, cikgu ada buat collage. Ini dah dia. Okey, ni contoh. Kemudian kita terus kepada bila sebut collage tu anak-anak mungkin ingat lagi. Collage ni senang je, teknik tampal-tampal secara bertindih. Itu dia. Okey, kita pergi kepada contoh karya gurisan. Ni gurisan daun lidah jin, ikan laga, bunga. Okey, yang bawah ni adalah gabungan dia. Okey, digabungkan gurisan dengan collage. Okey, cikgu ada satu contoh nak tunjuk pada anak-anak. Yang ni pun cikgu ada buat dalam YouTube cikgu. Okey, kepada yang tak pernah tengok, bolehlah tengok kan. Pergi scroll dekat cikgu punya YouTube, cari tajuk gurisan. Nanti jumpalah karya yang cikgu buat ni. Okay, ini gurisan. Tahun 3 cikgu buat. Gambar bunga. Mudah saja, boleh tengok kat sana. Okey, untuk pengenalan tajuk ni, jadi anak-anak bolehlah tengok YouTube cikgu. Cikgu memang suka nak share banyak aktiviti ni yang cikgu buat, jadi anak-anak boleh rujuk dan tengok di sana. Okey, kita pergi terus kepada muka surat yang ke-52. Eksplorasi collage dan gurisan. Pelbagai media boleh digunakan untuk menghasilkan karya gabungan teknik gurisan dan collage. Pemilihan media mempengaruhi karya yang akan dihasilkan. Okey, media tu apa? Media tu alat dan bahan yang kita gunakan dalam karya kita lah. Okey, tips sikit di bahagian situ. Oil pastel boleh digantikan dengan cat tempera yang dibancuh dengan sedikit cecair pencuci pinggan. Sabun lah sabun cecair tu untuk mendapatkan kesan yang sama. Okay, terus kepada kita tengok sini, media collage dan gurisan. Okey, mungkin tak berapa jelas, tak berapa nampak gambar di belakang cikgu ni, tapi tak apa. Sebab tu cikgu kata kalau boleh ada buku teks di tangan masing-masing. Okey, kita tengok satu persatu. Cikgu pun gunakan buku teks, jadi mudah. Jadi cikgu boleh tengok dekat cikgu punya buku teks. Anak-anak tengok buku teks ataupun tengok dekat belakang. Cuma tak berapa jelas. Tapi tak apa, cikgu nak cuba terangkan secara ringkas, pintas lalu saja apakah media, alat, okey, bagaimana kita nak buat eksplorasi dua teknik tu tadi. Okey, yang pertama tu kita ada, kalau kita tengok sederet ni disusun sederet macam ni. Okey, kat situ ada media, collage dan gurisan. Bahan collage ni contohnya gambar kertas majalah. Okey, sugar paper yang warna hitam, oil pastel yang cikgu tunjuk tadi. Okey, garpu, gunakan teknik koyak untuk dia buat collage. Okey, kemudian gurisan. Hasilnya begini. Okey, gambar macam pokok nenas tu kan. Kemudian yang ni kain felt. Kain felt ni dia macam kertas, cuma dia berbulu sedikit. Dia tebal dan berbulu macam span tu. Okey, kertas tebal. Kertas tebal ni biasanya manila cut lah. Kemudian lilin warna, belakang berus. Okay, tak apa, kita tengok dulu. Okey, sebab kita nak buat macam gurisan tu kan, boleh guna belakang berus sebab dia halus. Kemudian potong kain felt tu, kemudian buat gurisan macam rumah. Kemudian kita tampal kain felt pada bumbung rumah tu. Nampaklah kesan ni kan. Yang ketiga ni kertas warna. Kertas warna anak-anak tahu kan, biasa kan. Kemudian kad keras. Kad keras ni macam mounting board. Okey, yang belakangnya putih, depannya hitam. Okay, ini mounting board ataupun kertas keras. Cat tempera. Kemudian lidi sate. Lidi sate biasalah yang cucuk sate tu kan. Macam ni nampak yang ini tajam kat depan ni, belakang ni tumpul tu. Okey. Kita tengok dia buat di sana. Koyak dan potong, collage. Okey, kemudian ni hasilnya gambar kucing. Kemudian dia letak latar belakang tu, dia tampal dengan kertas warna. Okey, menarik. Ada catatan di situ. Kemudian kertas corak. Kertas corak ni kertas apa? Kertas corak ni biasanya kertas pembalut hadiah. Okey, kertas lukisan biasa. Krayon. Cikgu ada satu krayon. Okey, cikgu memang suka nak share bahan-bahan apa yang cikgu ada kat rumah ni. Okey, ini krayon. Mungkin anak-anak pernah tengok. Biasalah krayon kan.
Boleh gantikan oil pastel. Dan batang aiskrim, cikgu ada batang aiskrim yang berwarna ni. Warna merah dan warna jingga. Okey, ini batang aiskrim yang biasalah. Okey, kalau yang anak-anak makan aiskrim tu, habis aiskrim kita buang plastik ni kita buang kan, dan jumpa batang. Batang aiskrim tu biasanya yang dia tidak berwarna, warna kayu kan. Coklat cerah. Okey, kemudian potong, dia kata potong dan tekan. Potong kertas corak tadi. Okey, ni hasil gurisan yang bawah ni. Dan di sebelah ni dia tambah dengan itulah krayon dan juga kertas corak. Oh, cantik hasilnya. Okey, itu contoh. Okey, contoh. Kita boleh ikut cara ni ataupun kita boleh buat mengikut kreativiti tersendiri. Tak ada masalah. Ini carangan. Okey, ini yang kita nak buat. Pungguk rindu akan bulan. Okey, ini adalah carangan untuk unit ke-6. Okey, pungguk rindu akan bulan. Kita boleh tiru lakaran yang ada dalam ni ataupun kita buat lakaran kita sendiri. Tak ada masalah. Okey, yang dibagi ni panduan saja. Okey, mari hasilkan sebuah karya gabungan gurisan dan kolaj menggunakan pinggan kertas. Pinggan kertas biasalah kita jumpa kan. Rasanya kalau anak-anak yang biasa sambut hari jadi tu, dia ada beli pinggan kertas kan. Sebab nak jimat tak nak basuh pinggan pinggan yang sedia ada kat rumah tu, takut kalau guna pinggan kaca pecah pula. Jadi digunakan pinggan kertas. Okey, yang pertama ni A ni perkembangan idea. Idea tu ilham kita lah. Okey, apa yang kita nak buat. Okey, kita rancang dulu dalam kepala kita. Okey, satu contoh hal benda. Ni lah dia. Okey, gambar burung pungguk ataupun burung hantu ni. Okey, ni lakaran idea, lakaran 1, lakaran 2 dan lakaran 3. Okey. Di sini dia pilih lakaran 3. Sebenarnya tak ada masalah, ni cuma carangan. Okey, penentuan bahan. Bahan tadi lah contoh-contoh yang cikgu tunjuk tadi kan. Apa bahan yang kita nak gunakan. Okey, kenal pasti bahagian kolaj dan gurisan. Pilih belajar. Okey, dia kata pilih jenis media dan teknik yang sesuai. Okey. Cuba tengok tu, ada kolaj kat sini. Okey, sebelah ni kolaj. Okey, ni kolaj. Okey, bulan. Ni gambar bulan ni. Okey, plastik bungkusan. Plastik bungkusan tu macam mana? Macam ni lah contoh ni. Tunjuk kalau nampak lah. Ni monster. Mummy monster ni dia ada plastik warna kuning kan. Jadi warna kuning ni sangat sesuai kalau kita nak potong, kita nak letak tampal pada gambar bulan tu. Memang sesuai sangat. Okey. Bahagian dalam pokok kertas warna. Mudah nak dapat. Kemudian kulit pokok guna tali guni. Tali guni. Okay. Kalau anak-anak tak ada tali guni ni, tak ada masalah. Sebab ini carangan. Kita boleh guna tali lain, tali tebal yang lain. Kita boleh gunakan tali pasel. Boleh je. Okay. Kalau anak-anak yang berkemampuan, yang dekat dengan kedai, dekat dengan pasar raya ataupun kedai-kedai alat tulis, boleh beli tali guni ni. Memang ada jual package. Okey. Tapi kalau yang agak jauh, yang tidak berkemampuan, kita gunalah tali apa yang ada kat rumah kita. Okey. Itu cuma carangan. Kalau tak ada tali pun, mungkin kita boleh guna lidi. Kita susun lidi. Jadikan dia kulit pokok pun boleh, tak ada masalah. Ataupun kita tampal dengan daun-daun pun boleh. Daun-daun kering, tak ada masalah. Yang dibagi ni yang carangan. Okey, kemudian teknik gurisan. Okey, gurisan ira pokok, batang aiskrim. Okey, ini untuk kita buat gurisan. Kita gunakan hujung batang aiskrim ni. Okey, kalau nampak hujung batang aiskrim ni kita gurislah pada kita punya oil pastel tu. Kemudian awan gunakan pembaris. Ni cikgu ada pembaris. Kalau nampak, okey, kita gunakan yang bahagian hujung ni, yang ada bucu ni kan. Kalau nampak lah. Kita guris gunakan hujung bucu pembaris ni pun boleh. Dan daun guna lidi satin. Lidi satin ni senang lah sebab dia dah memang tajam kat bahagian depan ni. Okey, kita sikit. Okey. Jadi senang kita nak buat gurisan. Nak kontrol dia pun mudah. Okey, ini dia C. C penghasilan karya. Maksudnya kita dah mula nak buat karya. Langkah pertama, lakar gambar pada kertas surih dan potong mengikut bentuk pinggan. Kalau pinggan kita bulat lah. Kalau pinggan kita tu bujur, lonjong, kita ikutlah. Okey, yang dalam ni langkah 2 ni, ini pinggan dia warna putih ni. Jadi carangan je. Okey, kalau tak ada pinggan bentuk macam ni, tak apa. Gunakan pinggan bulat yang biasa tu. Kalau pinggan tak ada pun tak apa anak-anak. Tak ada masalah. Gunakan tali lukisan biasa. Saiz petak tu kan, boleh 4 segi, tak ada masalah. Okey, yang ada ni cuma carangan. Jangan kita bebankan kepala kita nak mencari pinggan yang sama macam dalam gambar ni. Okey, kalau tak jumpa nanti susah hati. Jadi kita gunakan kertas lukisan biasa pun boleh. Ataupun guna pinggan bulat pun boleh. Mana yang mudah, jangan pening-pening kepala. Okey,
Dia kata kertas surih kertas surih ni kertas yang dia transparent, dia jernih tu. Supaya kita senang nak melakar, kita nak menekap. Okey, warnakan pinggan kertas dengan oil pastel pelbagai warna. Maksudnya pinggan tadi adalah lapisan pertama, pinggan ataupun kertas lukisan itu lapisan pertama. Kemudian oil pastel yang berwarna-warni kita dah warna ni adalah lapisan yang kedua. Okey, seterusnya langkah 3, tindih lapisan ketiga dengan oil pastel berwarna gelap. Okey, nampak. Macam ni Kemudian langkah 4 dia kata letakkan kertas surih di atas pinggan dan surih dengan menggunakan kayu guris. Okey, kalau tak ada kayu guris, lidi sate pun boleh. Ingat kita buat dulu lapisan demi lapisan, dah siap tutup semua hitam. Pada kita punya pastel berwarna-warni tu, kita dah tutup semua hitam, baru kita gunakan kertas surih ni. Okey, kalau anak-anak kat rumah tak ada kertas surih, jangan bimbang. Gunakan kertas A4 biasa, kertas A4 yang nipis tu. Okey, sapu dengan minyak kelapa pun boleh. Biarkan dia kering, nanti dia jadi macam kertas surih. Mudah je. Alright, terus lagi tengok langkah 5. Buat garisan melingkar pada bahagian awan dengan menggunakan pembaris. Okey, gambar nampak budak pegang pembaris. Okey, kemudian dia kata yang ke-6, buat garisan halus pada daun dengan menggunakan lidi sate. Ini semua cadangan. Sebenarnya atas kreativiti kita lah nak buat macam mana kan. Nak ikut cadangan ni pun boleh, lagi mudah. Okey, yang ke-7, gunakan batang aiskrim untuk membuat gurisan ira pokok. Maksudnya urat-urat yang ada kat pokok tu lah. Okey, kenapa batang aiskrim? Okey, bila kita guris dengan batang aiskrim, dia punya kesan tu lebih lebar berbanding ni kita menggunakan lidi sate atau kita guna hujung pembaris. Itu maksud dia. Okey, kita juga boleh gunakan duit shilling. Efek dia sama je macam kita guna batang aiskrim. Kita ada tip kat situ, seperti yang cikgu cakap tadi lah. Okey, gunakan sapu tangan atau tisu untuk membersihkan sisa gurisan yang terdapat pada alatan gurisan. Okey, biasanya bila kita mengguris menggunakan alat yang tajam macam ni, okey, nanti dekat bahagian depan ni kan ada kesan-kesan yang kita dah guris tu kan. Kesan-kesan tu kalau kita buang dengan jari macam ni, jari kita kotor. Jadi digalakkan gunakan tisu ataupun kain. Itu lebih bersih. Alright, faham harap faham lah. Okey, langkah yang ke-8 ni asah pensel warna dan tampal sisa asahan pensel secara bertindih dengan menggunakan gam kuat pada badan burung. Okey, gam kuat ni maksudnya gam uhu lah. Okey, ataupun gam yang warna putih tu bukan gam cecair jernih tu. Okey, dia kata gunakan pengorek pensel ni. Okey, yang bulat dengan dia ada mata kat dalam tu. Okey, jangan guna pisau. Kalau kamu guna pisau asah pensel, kamu takkan dapat efek yang macam dalam gambar ni. Sebab dia kata putus-putus. Jadi kalau nak cantik, kita asah pensel tu, kita pusing bagi dia panjang, bergelung macam tu kan. Akan dapatlah dalam seperti dalam gambar. Kalau boleh dapatkan pensel-pensel warna yang lama sebab tu kalau cikgu di rumah pun cikgu simpan pensel warna yang lama-lama ni, cikgu tak buang. Cikgu tahu satu hari nanti pasti akan berguna. Okey, yang ke-9, potong kertas warna dan tampal pada bahagian dalam pokok. Okey, ni kata potong kertas warna Kemudian yang ke-10 dia kata guntingkan plastik bungkusan dan tampal sebagai bulan. Ni tadilah yang cikgu tunjuk tadi Mummy Monster ni dia ada warna kuning. Tak semestinya Mummy Monster. Okey, plastik bungkusan lain pun boleh. Yang penting dia warna kuning. Baru nampak efek cahaya bulan tadi. Okey, yang ke-11 dia kata koyakkan kertas warna hitam dan tampal sebagai latar belakang. Alright, mudah je ni. Kemudian yang ke-12, tampal tali guni di sekeliling pokok. Okey, tali guni kalau ada boleh guna. Kalau tak ada, kita fikirkan bahan lain. Contoh macam kata tadi lah, mungkin ranting pada ranting halus ataupun lidi penyapu. Okey, ataupun kamu boleh gunakan daun kering kita potong pun boleh, tak ada masalah. Tak, kadang-kadang tali ni susah juga kita nak cari kan. Kalau yang kita dah biasa buat kerja seni, hari-hari buat kerja seni, benda tu memang ada di rumah. Tapi kalau kita yang jarang-jarang buat kerja seni, tak semua bahan tu ada di rumah kita. Jadi kita kena fikirkanlah. Kalau mampu beli, kita beli. Kalau tak mampu beli, kita gunakan bahan lain. Right. Seterusnya, yang ke-13, kemasan karya. Dia kata buat kemasan di sekeliling pinggan kertas dengan bahan hiasan. Okey, bahan hiasan ni macam mana? Terpulang pada kamu lah. Kamu nak tampal ribbon ke, stiker ke, manik ke, ikut suka hati. Mana-mana pun boleh. Okey, apa kata cikgu tu? Dia kata tahniah karya gabungan gurisan dan kolas siap untuk dipamerkan. Alright, macam mana nak pamerkan? Memandangkan kita PDPR buat di rumah. Okey, mudah saja. Dah siap karya kamu letaklah di dinding
ataupun di atas meja, ambil gambar. Mudah je, kemudian hantarlah kepada cikgu untuk rekod PBD. Okey, jelas. Mudah kan? Proses ni dia akan ambil masa yang agak panjang Jadi sejam 2 jam mungkin tak cukup, mungkin lebih. Jadi pandai-pandailah kamu menguruskan masa. Okey, untuk kelas cikgu biasanya akan beri masa 2 minggu untuk kita buat projek ni. Okey, minggu yang pertama anak-anak dengar nota dan penerangan, sediakan bahan. Okey, minggu yang kedua baru kita buat karya. Okey, peruntukan masa ikut jadual. Alright anak-anak, cikgu rasa itu saja penerangan daripada cikgu untuk unit yang ke-6 ni. Pungguk rindu akan bulan. Okey, jadi kita tengok apakah kandungan slide yang seterusnya. Okey, itu saja. Terima kasih. Okay, dah habis. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe YouTube channel Cikgu Syukri Hassan, Guru Berikan Seni Anda. Okey anak-anak, sebarang permasalahan, pertanyaan boleh komen di ruangan komen pada YouTube cikgu lah. Okay, insyaAllah ada masa cikgu akan balas secepat yang boleh. Okey anak-anak, sebelum cikgu akhiri cikgu punya video ni, okey, macam biasa duduk rumah, jaga diri, jaga keselamatan, jaga kesihatan. Banyakkan minum air sentiasalah membantu bapa di rumah untuk isi masa lapang dengan perkara-perkara yang berfaedah. Okey, macam biasa, selamat belajar, selamat berkarya. Teruskan menyokong karya-karya cikgu dan video-video cikgu. Okey, berjumpa lagi pada video akan datang dengan projek-projek terbaru daripada Cikgu Syukri. Terima kasih kepada semua yang menonton video ni daripada mula sehingga habis, dan kita terus kepada video yang kedua nanti. Okey, berjumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.